Hai, Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So untuk video kali ini aku akan kongsikan antara kontroversi yang pernah menggemparkan satu dunia mengenai smartphone ataupun jenama smartphone tu sendirilah. So yang pertama adalah mengenai iPhone X. Seperti korang tahu, iPhone X dilancarkan pada tahun 2017 dan itu adalah model paling penting sekali oleh Apple sebab dia ada major changes, upgrade in terms of dia punya design baru, and then dia punya screen baru, screen OLED lagi, and banyak benda baru lah dengan iPhone X sempena 10 tahun usia iPhone masa itulah. Dan iPhone X juga boleh dikira sebagai iPhone pertama yang menggunakan huruf saja untuk model dia instead of number. Sebelum ni iPhone 7, iPhone 6, 6S, apa lagi, iPhone 5, 4 dan sebagainya, tapi iPhone X dia tulis X, which is dalam masa Roman dia adalah 10 lah. Tapi masa tu orang confuse juga X ke 10 ke, tapi sebenarnya ia adalah iPhone X instead of iPhone X, tapi dia punya model tu adalah X lah. So itu adalah iPhone pertama yang menggunakan huruf saja instead of number, dan ia adalah iPhone yang mempunyai perubahan yang memang sangat-sangat ketara berbanding dengan iPhone sebelumnya. Walaupun masa tu Apple juga melancarkan sekali dengan iPhone 8 dan juga 8 Plus, tapi dilambatkan sikit penjualan untuk iPhone X. So memang famous gila kot iPhone X masa tu. Tapi dengan dia punya popularity of iPhone X masa tu, ada satu blogger iaitu anak kepada engineer Apple yang kerja dengan Apple. Aku tengok macam dah berusia jugalah bapak dia tu kan. So anak dia tu macam agak muda juga. Anak dia tu buat vlog mengenai dia punya daily life dekat Apple campus, jumpa dia punya family, parents, apa semua. Dan ada satu situasi dekat kedai kafe dekat Apple campus, tak silap aku, dia tunjuk iPhone yang bapak dia pegang dan iPhone tu adalah iPhone X. Aku pun tak tahu apa yang bapak dia fikir masa tu. So anak dia buat vlog, ambil video pasal iPhone X tu. Tunjuk iPhone X, every side, every angle of the design, screen and almost everything anak dia tunjuk. So masa tu aku pun tak faham kenapa bapak dia bagi, sebab benda tu agak confidential. Bukan agak, memang confidential untuk sebuah pekerja Apple untuk tunjuk satu produk yang belum dirasmikan lagi ataupun belum dijual di pasaran lagi. Tapi anak dia dah ambil video dan anak dia upload dekat YouTube, dan benda tu jadi viral. Jadi viral dekat social media, dekat YouTube dan sebagainya, membuatkan engineer pekerja Apple ataupun bapak dia tu sendiri kena pecat oleh sebabkan tindakan anak dia ambil video pasal iPhone X tu sebelum ia rasmi ataupun sebelum ia dijual. So itu adalah antara kontroversi yang agak famous lah masa tahun 2017, masa iPhone X punya zaman masa tu kan. Dan iPhone X antara iPhone yang memang famous gila lah masa tu sebab ia ada perubahan yang ketara. Kontroversi kedua yang memang paling famous sekali dekat seluruh dunia, yang aku rasa korang semua dah tahu, adalah Huawei diharamkan oleh kerajaan US yang dipimpin oleh Donald Trump masa tahun 2019, masa bulan Mei masa tu. Aku ingat lagi, aku dekat kampung, aku tengah relax bareng-bareng, tiba ada member aku call cakap, "Weh, Huawei kena ban, betul lah." Aku tengok news apa semua, wow. Aku macam terdiam kejap. Serius lah, Huawei kena ban. Dan bukan itu saja, dengan pengumuman yang Huawei kena ban dekat US, Huawei diputuskan kerjasama antara syarikat US dan juga syarikat Huawei sendiri macam Google, Intel dan banyak lagi lah syarikat-syarikat dekat US yang diharamkan bekerjasama dengan Huawei. So manakala Huawei di ban dekat US, so Huawei tak boleh pakai Google Mobile Services ataupun tak ada Android untuk smartphone Huawei yang terbaru. Perkara ini memang memberi kesan yang memang sangat-sangat besar terhadap penjualan smartphone Huawei. End up pengguna Huawei diorang mula bertukar kepada jenama lain, dan aku nampak penjualan smartphone Huawei makin lama makin merudum. Daripada di tangga kedua, di tangga ketiga, Huawei makin lama makin di tangga yang bawah untuk penjualan smartphone luang, dan orang pun makin was-was untuk menggunakan smartphone Huawei. Sebab kalau kat China tak ada masalah kalau tak ada GMS, sebab diorang ada punya aplikasi sendiri, ada software sendiri yang diorang boleh gunakan kat sana dan tak ada masalah langsung. Tapi yang masalahnya adalah dekat pasaran global ataupun dekat Malaysia terutamanya, yang memerlukan Gmail, YouTube dan easy to access lah untuk Google punya ekosistem. But untuk smartphone Huawei yang tak ada benda tu, so dia agak susah. Tapi sekarang ni dah banyak cara dah untuk menggunakan segala aplikasi daripada Google dekat smartphone Huawei yang menggunakan Harmony OS. Kontroversi popular yang ketiga adalah phone Samsung Galaxy Note 7 yang meletup. Aku pasti korang semua dah tahu kan isu ni kan. Yes, ia berpunca daripada bateri Note 7 tu sendiri, dan masa tu memang Samsung akui sendiri masalah tu berpunca daripada bateri phone diorang sendiri, dan masa tu CEO Samsung sendiri yang minta maaf and then minta pulang balik smartphone tu dan diorang refund balik duit sepenuhnya kepada pembeli Note 7. Tapi ada juga lah a few people yang tak nak pulangkan sebab diorang rasa macam rare kan Galaxy Note 7, even ada yang jual dekat eBay lah dan sebagainya. So isu ni menyebabkan Note 7 tu macam satu bom jangka masa yang mungkin boleh meletup, dan juga ia memang memberi kesan kepada pengguna-pengguna Note 7 masa tu. Ada a few people yang memang pernah mengalami
phone Note 7 tu meletup, letak dekat atas laptop, letak dekat bantal, meletup apa semua. So benda ni memang legit, memang real. Selepas tahun isu ni memang popular gila dekat seluruh dunia dan Samsung keluarkan balik model yang sama, cuma dia tak gunakan nama yang sama lah, dia gunakan nama Note FE instead of Note 7. So masa tu memang peminat Note 7 belilah yang Note FE kan, walaupun masa tu nak dekat dah pelancaran dengan Note 8 masa tu kan. So ya, isu tentang smartphone meletup ni bukannya satu isu yang remeh sebab ia melibatkan kecederaan dan juga melibatkan keselamatan pengguna sendiri. Korang bayangkan kalau orang ataupun budak-budak kecil pegang phone tu, tengok kartun, tiba-tiba masa dia pegang phone tu meletup kat tangan dia. Korang bayangkan. So benda ni memang bukan isu yang kecil lah. So that's why pihak Samsung ambil serius isu ni sampai sekarang ni. Dan aku pasti ini adalah satu tamparan yang hebat untuk mana-mana pengeluar smartphone untuk lebih peka dengan masalah daripada bateri ke kualiti dan sebagainya. Kontroversi paling popular seterusnya adalah mengenai iPhone 6 series. Kalau kita nak flashback balik mengenai iPhone 6 series, ia dilancarkan pada tahun 2014 dan masa tu iPhone 6 series antara iPhone yang paling famous sekali dan juga paling digelari ramai oleh peminat Apple disebabkan oleh iPhone 6 series finally menggunakan skrin yang paling besar sekali pada tahun tu, iaitu 47 inci untuk model biasa, untuk yang model Plus 55 inci. Dan iPhone 6 series adalah iPhone yang paling tinggi sekali jualan dia dalam sejarah dunia. In fact, masa tahun tu juga Apple berjaya menjual lebih 10 juta unit iPhone 6 dan juga iPhone 6 Plus dalam masa 3 hari saja. So ini adalah antara kejayaan terbesar untuk Tim Cook, menekan iPhone 6 dan juga 6 Plus. Memang dia punya penangan tu hebat gila kot pada tahun tu. Tapi disebalik oleh kejayaan Apple tu sebenarnya banyak juga isu yang membuatkan iPhone 6 Plus ni viral satu dunia masa tu. Okey, lepas saja beberapa hari penjualan iPhone 6 Plus, masa tu ada pengguna dekat Twitter dan juga dekat YouTube yang komplain mengenai iPhone 6 Plus ada masalah senang bengkok dia punya body tu ataupun digelar sebagai band gate masa tu. Dan bukan itu saja, lepas je viral isu tu kat Twitter, ada satu YouTuber yang memang famous juga dekat YouTube iaitu Unbox Rapi. Dia buat video mengenai test band gate tu, dia cuba bengkokkan menggunakan jari dia saja, tangan dia saja. Surprisingly, benda tu memang legit dan juga real. iPhone 6 Plus boleh dibengkokkan just menggunakan tangan. So masa tu isu tentang band gate dekat iPhone 6 Plus memang jadi satu kontroversi, memang sangat-sangat popular dekat seluruh dunia, melainkan ia melibatkan kualiti body iPhone tu sendiri. So that's why ramai gila kau kecam iPhone 6 Plus masa tu kan. Harga agak tinggi tapi kualiti macam meh gila kan. Kontroversi paling popular terakhir adalah mengenai Samsung Galaxy Fold yang pertama yang diperkenalkan pada awal tahun 2019 dan masa tu memang ramai gila teruja disebabkan oleh skrin dia boleh dilipat, ada satu lagi skrin kat luar, boleh jadi smartphone biasa, boleh jadi tablet dan juga ia adalah smartphone yang memang lain daripada yang lain. So dia memang satu inovasi yang memang diraikan oleh kebanyakan pengguna smartphone masa itulah. Tapi ada juga yang memberi respon yang negatif macam was-was dengan dia punya kualiti dan juga ketahanan dia dan sebagainya. Dan aku juga memang teruja lah dengan apa yang cuba Samsung buat pada tahun tu dengan teknologi yang baru dekat skrin doang tu kan. Tapi masa Samsung bagi unit review dekat reviewer luar untuk test ni Samsung Galaxy Fold tu, ada isu yang dia jumpa dari segi dia punya kualiti dan juga dia punya ketahanan skrin tu, which is ada isu dekat hinge dia dan juga ada isu dekat panel skrin dia mudah rosak dan juga ada yang cuba untuk buka dia punya screen protector tapi itu bukan screen protector. So end up skrin dia rosak dan juga memang ramai memberi feedback yang negatif mengenai ketahanan untuk skrin Samsung Galaxy Fold yang pertama tu, membuatkan ia satu kontroversi memang cukup-cukup popular masa tahun tu. So bila je ada isu dekat skrin tu, Samsung batalkan penjualan smartphone tu dan juga tunda penjualan dia dan end up Samsung jual pada hujung tahun 2019, iaitu sekitar bulan September. Samsung buka balik penjualan untuk Samsung Galaxy Fold yang pertama dan harga untuk pasaran Malaysia masa tu memang mahal gila kot, mencecah RM8,000 masa tu kan. Dan aku tak pastilah kalau korang beli ke tak, tapi ada juga aku nampak yang beli Samsung Galaxy Fold yang pertama tu. Even ada juga penjual-penjual import ke Malaysia, bawa masuk Malaysia, jual dengan harga RM10,000 dan aku adalah antara orang terawal yang dapat hands on Samsung Galaxy Fold yang pertama tu dan juga merasa sendiri dia punya kebolehan. Dan masa tu aku tengok kebolehan sebenarnya adalah skrin yang boleh dilipat je, yang lain-lain tu macam meh je. Dia punya kualiti kamera ke, bateri ke, fast charger ke, memang kurang lah. Tapi dia punya kebolehan sebenarnya adalah pada dia punya skrin saja. Dia adalah antara teknologi yang baru kan, so that's why harga dia agak mahal dan juga ada isu-isu yang memang kita boleh jangka lah, iaitu ketahanan skrin dia. So guys, itulah dia antara sedikit sebanyak mengenai kontroversi yang popular dekat seluruh dunia mengenai jenama smartphone ataupun model smartphone tu sendiri. Sebenarnya ada juga daripada jenama lain, daripada jenama Xiaomi ke, OnePlus ke, Realme ke ada.
Tapi yang paling popular itulah dia antara 5 paling popular, dan kebanyakannya adalah daripada Samsung 2, daripada Apple 2 kan. Huawei satu je lah, pasal Huawei kena ban tu. So korang boleh kongsikan kalau ada lagi kontroversi yang mungkin korang nak kongsikan dekat komen. Korang just komen je kontroversi apa yang korang tahu lagi mengenai smartphone. So guys, aku harap korang semua enjoy dengan video ni, dan macam biasa kalau korang suka dengan video aku, like, share dan juga subscribe channel aku, dan insyaAllah bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.